Membina sebuah perniagaan bukanlah satu perkara mudah, terutamanya pasca pandemik COVID-19 yang melanda dunia beberapa tahun lalu. Ramai terjejas teruk dan kebanyakan yang terkesan terpaksa mengambil jalan memulakan perniagaan demi sesuap nasi. Memulakan tahun 2024, apa ruang dan peluang yang ada dalam membina perniagaan yang lebih kukuh pada masa sama mempeluaskan pasaran ke peringkat global. Kita mempersilakan tetamu kita, Dr. Mozlim Anwar, merupakan pakar kewangan, pelaburan dan keusahawanan. Saya nak ucapkan terima kasih Dr. kerana sudi meluangkan masa pada pagi ini. Dr, kalau kita nak lihat ke hadapan, bagaimanakah usahawan harus teroka peluang dan pelbagai insentif yang ada dalam meluaskan perniagaan mereka pada tahun ini? Ya, terima kasih Nina atas jemputan dan Astro. Terlebih dahulu saya nak ucapkan selamatan barulah kepada semua. Dan yang sebelum kita semua menjawab soalan ni, harus kita ingatkan di sini bahawa usahawan kita ni mereka bukanlah dalam satu kategori ataupun basket yang sama. Mereka tak sama. Jadi keperluan mereka pun tak sama. Contohnya kalau di Malaysia, lebih kurang dalam 78% usahawan kita adalah dalam kategori micro entrepreneur, di mana jualan mereka kurang daripada 300,000, dan daripada micro entrepreneur ni lagi, ada lagi satu golongan yang kecil lagi, yang mana jualan mereka mungkin kurang daripada 100,000. Contohnya penjaja-penjaja. Itu satu perkara yang kita harus titik beratkan, sebab kalau kita hendak really membantu mereka ni, kita mesti berupaya membahagikan mereka dalam kategori yang tertentu supaya apa yang dapat dilakukan ataupun yang ingin disalurkan kepada mereka dapat disalurkan dengan jayanya, insya-Allah. So untuk menjawab soalan itu, perkara pertama yang saya sarankan kepada usahawan ini adalah mereka haruslah berjumpa dengan agensi kerajaan yang berkait terus dengan perniagaan mereka. Kalau mereka dalam industri tani, Kementerian Pertanian. Kalau digital, Kementerian Digital dan sebagainya. Itu perkara yang pertamalah, mereka kena jumpa dengan agensi kerajaan ini, sebab di situlah saluran yang betul untuk mereka mendapat bantuan. Itu yang pertama. Untuk mendapatkan bantuan, mereka harus tahu apa permasalahan yang mereka hadapi. Jadi, apa antara kesilapan utama yang sering dilakukan usahawan? Sama ada yang baru ingin mulakan perniagaan atau yang sedang menjalankan perniagaan? Okey, berdasarkan pengalaman saya dah involved dengan usahawan ni dah agak lama, ada dua perkara yang saya rasakan mereka yang menyekat usahawan-usahawan kita ni. Kalau dalam bahasa Inggeris dia, complacency dan psychosclerosis. Complacency itu maksudnya kalau mereka dah berada di satu takuk yang agak selesa, mereka akan complacent, tak nak lagi nak berkembang dan sebagainya. Itu satu. Dan kedua adalah hardening of attitude ataupun psychosclerosis, iaitu mereka punya satu isu di mana mereka tak nak berubah mengikut keadaan. Contohnya, kalau mereka dah biasa dengan manual, business manual, perniagaan secara manual, mereka tak nak lagi involve dalam digital. Tahun 20, kalau tak salah saya 2020 ataupun 2021, kita ada satu projek di mana kita membantu usahawan-usahawan untuk mendigitalkan perniagaan mereka, dan ramai yang terlibat sudah pun berada dalam perniagaan lebih daripada 10 tahun. Ada yang lebih daripada 20 tahun, tetapi masih mereka tidak mengadaptasikan pendigitalan itu sendiri. Jadi di situ saya dapati bahawa apabila keadaan mendesak, barulah mereka nak involve ataupun nak participate juga dengan apa yang ada pada masa kini. Dan yang of course, yang paling obvious sekarang ni, usahawan-usahawan kita mestilah bergerak selari dengan apa yang berlaku dalam ekonomi ataupun teknologi, lebih pada teknologi. Contohnya AI, Artificial Intelligence. So janganlah kita complacent, nombor satu. Dan nombor dua, ubah kita punya sifat atau sikap kita. Dan of course yang ketiga, continuous and never ending improvement. Teruskan menambah ilmu kita untuk membangun perniagaan kita, insya-Allah. Pendigitalan sudah tentu menjadi pemangkin penting dalam memudahkan pemulihan dan pertumbuhan mampan untuk PMKS. Jadi bagaimana pihak kerajaan boleh merangka dasar dan polisi yang membolehkan PMKS ini cenderung untuk adaptasi digital? Okey, ini soalan yang baik, Nina. Saat ini observation saya, okey.
kerajaan telah melakukan banyak perkara-perkara in term of digitalization dan sebagainya. Banyak inisiatif-inisiatif yang dilakukan untuk membantu usahawan. Tetapi apa yang lebih penting daripada itu adalah perkara-perkara asas mestilah diselesaikan lebih dahulu. Okey, apakah perkara asas yang saya masukkan di sini? Contohnya adalah logistik. Kalau kita nak encourage ataupun mendorong masyarakat kita, baik pembeli dan juga penjual, participate dalam digitalization ataupun e-commerce dan sebagainya, infrastruktur mestilah tip-top. Contohnya, di Amerika, walaupun mereka mempunyai 6 time zone, 6 time zone, tapi kalau kita membeli produk online, contoh di Amazon, okay, kita boleh mendapatkan produk itu maybe one day delivery, okay, ataupun one night delivery. Saya order contohnya di New York, saya boleh dapatkan produk tu maybe di California, okay, maybe dalam masa 24 jam, boleh. Okay. Mereka mempunyai satu kawasan yang luas, tapi mampu berupaya untuk menghantar produk dengan really economical. Tapi kalau kita lihat apa yang berlaku di Malaysia contohnya, benda tu agak jauh. Contohnya saya di Sarawak. Kalau saya beli produk-produk di online, Lazada ke Shopee ke, ia akan mengambil masa beberapa hari, kadang-kadang lebih daripada 1 minggu. Dan ada beberapa insiden produk tak sampai. So macam mana sebuah negara kita ni tak besar sangat kalau compare dengan Amerika, tapi dari segi logistik infrastruktur tidak dapat mendukung kepada e-commerce kita. Jadi kerajaan negeri contohnya ambillah inisiatif untuk membangunkan infrastruktur supaya ia merangsangkan kita punya usahawan untuk lebih minat lagi untuk berniaga secara online. Satu lagi itu dari segi logistik in term of masa. Dari segi kos pun sama juga. Contohnya kalau saya nak order satu produk yang besar, contohnya meja, kos penghantaran untuk ke Sarawak contohnya lebih daripada harga meja itu sendiri. Jadi perkara-perkara macam ni ianya agak membantutkan ataupun agak negatif lah untuk usahawan kita untuk participate dalam e-commerce ni ataupun pendigitalan. Itu dari segi e-commerce lah. And then kalau dari segi pendigitalan, saya harapkan lebih banyak lagi provider-provider menyediakan perkhidmatan contohnya cloud accounting, cloud CRM dan sebagainya dengan kos yang lebih murah kalau dibandingkan apa yang ada di pasaran pada masa kini. Dan menerusi kerangka ekonomi madani juga, kerajaan menyasarkan untuk membawa PMKS Malaysia ke peringkat global. Jadi apa faktor utama yang membezakan perniagaan yang berjaya menembus pasaran antarabangsa dan hanya berjaya di pasaran tempatan, Doktor? Okey, kalau kita lihat sekarang ni jenama-jenama yang diguna pakai di seluruh dunia, baik Apple ataupun Microsoft ataupun Amazon, kan? Mereka mempunyai satu matlamat yang agak berbeza daripada kebanyakan usahawan-usahawan yang memulakan perniagaan mereka. Ramai usahawan yang memulakan perniagaan mereka, mereka inginkan mendapat banyak duit, kaya dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat sejarah-sejarah syarikat-syarikat yang besar ni, mereka mempunyai dua ciri yang sama. Ciri pertama adalah matlamat mereka mewujudkan perniagaan adalah larger than life, iaitu bukanlah sekadar untuk memenuhi kehendak mereka. Contohnya apabila Steve Jobs diajukan soalan kenapa dia tidak mulakan Apple Computer dan sebagainya, matlamat akhir dia adalah to make a dent on the universe, to make a dent on the universe. Maksudnya dia nak mengubah cara kita hidup, cara kita berkomunikasi dan sebagainya. Sebab itulah kalau kita lihat sekarang ni dia punya market capitalization adalah 3 trilion US dollar. Begitulah dengan Microsoft. Apabila Microsoft diwujudkan, Bill Gates menyatakan bahawa matlamat dia adalah memastikan setiap isi rumah tu ada satu komputer. Right. Jadi matlamat dia bukanlah sekadar nak buat duit dan sebagainya. Itu nombor satu. So kalau kita nak berniaga pun sama juga. Janganlah sekadar nak buat duit dan sebagainya lah. Okay. Mestilah lebih daripada itu, iaitu nak memastikan produk kita ataupun servis kita dapat dimanfaatkan oleh seluruh manusia di dunia. Itu nombor satu. Dan nombor dua, longevity. Okay. Ataupun keupayaan kita untuk
memastikan bisnes kita ni bertahan lama. Mana-mana perniagaan kalau kita lihat sekarang ni, kalau kita tengok history dia, mereka sudah berada dalam pasaran agak lama dan mereka fokus dengan apa yang mereka lakukan. Jangan jadi usahawan-usahawan yang saya dapati bahawa kebanyakan yang tak ada lagi pada masa kini, mereka hanya mengikut trend. Kalau trend tu A, mereka nak pergi A semua. Kalau trend tu B, nak B semua. No, kita kena fokus apa yang kita nakkan and try to improve our product and services every single day. InsyaAllah, we can make it. Betul, seperti yang Dr. kongsikan, PMKS ini harus bersifat terbuka dalam mengikut arus trend seperti adaptasi teknologi, digital, dasar dan polisi harus diperkukuhkan, termasuk juga dengan usaha untuk meningkatkan infrastruktur dan program pembangunan juga perlu diperbanyakkan lagi agar mereka boleh berdaya saing hingga ke peringkat global. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Muslim Anwar, merupakan pakar kewangan pelaburan dan keusahawanan, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astrawani.com dan semua platform digital Astro Awani.